Baik, itulah dia kisah kejayaan berkaitan dengan belanjawan tahun ini berkaitan dengan aspek kesihatan, Syafiq. Ya, jadi ini seterusnya pula Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM menganjurkan Forum Serantau YAPIM 2024 telah pun berlangsung pada 1 dan 2 Oktober ini yang mana ini julung-julung kali diadakan bagi memfokuskan kepada pembangunan ekonomi Islam di rantau Nusantara termasuklah Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Kemboja dan Indonesia dengan bertemakan memperkasa ekonomi madani melalui sinergi rangkaian serantau. Ya, untuk kita dapatkan pengetahuan lanjut pada pagi ini, kita bersama dengan Tuan Haji Amir Ali bin Vali Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Ketua Pengarah YAPIM. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Di rumah sana apa khabar? Ya. Ada jawab tu. Alhamdulillah sihat. Baik Tuan Haji, kita nak bercakap tentang Forum Serantau YAPIM 2024 yang telah dilaksanakan pada 1 dan 2 Oktober lalu yang telah pun melabuhkan tirainya dengan penyertaan lebih daripada 60 orang personaliti dan cendekiawan ekonomi dan juga dari negara-negara yang kita sebutkan tadi lah. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan kepada kita apakah matlamat dan kepentingan forum ini diadakan sebenarnya. Sebelum tu Tuan, kalau boleh saya betulkan sikit, 60 orang cuma panelis dan sebenarnya pesertanya dalam 500 orang. 500 orang, alhamdulillah. Dan sebagaimana puan kata tadi, ini adalah forum serantau. Jadi kita ada speakers dari Indonesia, Thailand, in fact Menteri Kanan Kemboja pun hadir bersama. Dan ada juga seorang pakar dari United Kingdom yang juga hadir bersama memberikan idea-idea yang bernas. Jadi antara objektif objektifnya ialah kita banyak objektif untuk FSY, Forum Serantau YAPIM, FSY 2024. Memerangi kemiskinan tegar dan kesenjangan. Itu satu. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri banyak mengatakan dalam speech beliau kan yang kita nak memerangi kemiskinan tegar dan juga kita banyak mengatakan bahawa tentang perbezaan antara yang kaya dengan yang miskin, yang bandar dan yang kampung dan sebagainya kan perlu dikecilkan perbezaan. Itu kesenjangan. Dan kita juga melihat dari segi kewangan Islam, teknologi keuangan atau fintech kerana kalau kita ketinggalan dalam perkara itu kita akan ketinggalan selama-lamanya nak bekerja pun bukan senang dan kemudian kita juga melihat dari segi ekonomi bernilai tinggi, high economy dan ekonomi hijau. Kita bercakap tentang kelestarian, kita bercakap tentang ekonomi digital, kita bercakap tentang keusahawanan, kita bercakap juga tentang belia. Belia ni penting. Sebentar tadi Profesor Mahdi ada mengatakan bahawa ramai petani itu antara 50-60 kan. Bagaimana untuk menurunkan average umur usia tersebut kan. Jadi kita juga perlu menangani isu ini juga dari segi bagaimana kita nak melihat belia mengambil alih teraju kepimpinan. Kan. Jadi belia kemahiran pekerjaan itu satu isu yang penting. Dari segi transition period. Dan industri halal, pelancongan Islam juga kita bercakap. Dan of course yang satu lagi ialah memperkasa institusi Islam. Itu antara perkara yang kita nak fikirkan, topik yang dikupas. Jadi cabarannya ialah kenapa kita buat FSY ni? Kita boleh berfikir sendiri, tapi apa yang penting ialah kita nakkan cendekiawan, orang-orang yang memang handal, yang pakar, yang ahlinya, yang dari negara-negara jiran Malaysia kan. Jadi kita ni Nusantara kan, lebih kurang. Kalau Melayu ni di Malaysia dan Indonesia ni rasanya ada lebih kurang ada kebersamaan, ada yang lebih kurang sama kan. Isu-isu yang ada bagaimana nak meningkatkan atau orang-orang Melayu dalam perniagaan dan sebagainya, orang Melayu Islam. Jadi itu yang kita lihat bagaimana caranya nak mengenal pasti cabaran yang ada. Satu. Yang kedua, dah tahu cabaran tu merancang pula pelbagai pendekatan dan strategi bagaimana nak menangani isu-isu tersebut kan. Jadi kemudian kita juga dalam FSY ni kita objektifnya juga untuk memperkasa sektor ketiga dalam kewangan Islam. Sektor ketiga ni ialah kemasyarakatan. Sektor pertama ialah kerjaan, sektor kedua ialah perniagaan, sektor ketiga kemasyarakatan. Dan YAPIM ini sebenarnya berada dalam sektor ketiga lah, iaitu kemasyarakatan. Tapi bagaimana cara kita melaksanakan itu, kita nak melaksanakan secara developmental, pembangunan. Jadi itulah. Dan satu lagi perkara ialah kita bila kita membuatnya secara serantau. Jadi kita taklah syok sendiri Malaysia je kan. Jadi apa yang kita lihat ialah
bagaimana caranya untuk kita dapat mengambil iktibar dan juga take advantage of apa yang berlaku di Indonesia, apa yang dibuat di Thailand, apa yang dibuat yang boleh dilaksanakan di Malaysia, tambah baik. Tambah baik. Yang mereka pula melihat apa yang dilakukan di Malaysia ni, mereka tambah baik. Betul. Jadi bila kita mengambil segala strength yang ada di kalangan serantau ini, maknanya serantau ini insya-Allah akan meningkat capability-nya. Itu salah satu daripada, saya rasa ada orang tanyalah kenapa buat serantau ni, tak buat Malaysia je kan. Nanti syok sendiri pula. Kita perlukan input daripada negara-negara lain juga. Melihat bagaimana mereka laksanakan dan kita boleh adapt lah. Ya, betul. Jadi sepanjang 1 hingga 2 Oktober ini juga kita difahamkan telah mencapai 12 resolusi untuk meningkatkan lagi ekonomi khususnya untuk negara-negara Islami. Jadi mungkin boleh kongsikan 12 resolusi itu Tuan Haji. 12 nak masa ada ke? Adalah dalam 4 minit. Okey, ada 12 resolusi. Pasal kita puan tadi cakap tentang apa temanya, ada 8 subtema sebenarnya. Jadi yang pertama ialah kita minta perlu ada usaha di kalangan di peringkat kerajaan untuk menggubal dasar-dasar ekonomi dan kewangan. Berteraskan pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan mampan. Bukan tak ada. Ada. Semuanya ada, tapi cuma meningkatkan lagi supaya memudahkan pengamal industri ni terus melaksanakan inisiatif dan program baru yang efektif. Jadi itu salah satu daripada kenapa? Kerana kita nak cari manfaat dan impak pada tahap optimum. Apa-apa yang kita laksanakan sebenarnya yang penting ialah impak. Betul. Macam puan kata tadi, jangan syok sendiri. Jangan syok sendiri. Jadi yang kedua ialah memperkasa gandingan dan komunikasi antara sektor kerajaan, swasta dan masyarakat sivil. Jadi dalam dalam FSY ni selalu kita bercakap, jangan hanya minta kerajaan saja. Jangan minta hanya swasta saja. Masyarakat sivil juga mempunyai peranan. Jadi maknanya ketiga-tiganya mempunyai peranan dalam memperkasa membina sinergi untuk merancangkan lagi pembangunan ekonomi Islam dan kesejahteraan rakyat. Jadi ini perkara yang pentinglah, kesejahteraan rakyat. Kemudian kerana kita laksanakannya peringkat serantau, jadi kita melihat bahawa salah satu juga daripada apa yang kita nak post FSY ini ialah ada kerjasama. Antara agensi-agensi, antara persatuan-persatuan di serantau ini untuk mencapai objektif yang telah pun saya sebutkan tadilah dan untuk FSY. Jadi dan satu lagi ialah kerajaan, swasta, sekali lagi masyarakat sivil sama-sama, bagaimana caranya untuk kita meneruskan usaha untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan. Itu. Jadi YAPIM kita banyak laksanakan program-program, dan bukan YAPIM saja. Sektor ketiga ni kita ada zakat, kita ada wakaf juga kan. Kita yang sini kita ada infak. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita bagi seseorang itu duit, habis wang, habis satu ialah kalau kita lihat dari segi satu perspektif ialah katakan dia pendapatannya sekian banyak, garisan kemiskinan tegar di sini, kita bagi dia pendapatan bantuan untuk beliau mencapai tahap di atas kemiskinan tegar ni. Jadi untuk bulan itu dia bukan miskin tegar lah. Tapi kalau bulan depan dia tak dapat, dia miskin tegar balik semula. Betul. Okey. Tapi untuk short term, perkara ni perlu. Perkara ni perlu untuk short term supaya dia boleh survive. Tetapi untuk long term, jangka masa panjang, cara begini tidak boleh dilaksanakan. Jadi maknanya untuk setahun, untuk 6 bulan tu bolehlah. Tapi apakah yang perlu dilaksanakan untuk jangka panjang supaya dia sebenarnya keluar dengan sendirinya daripada kemiskinan tegar. Peranan dia sendiri. Itu yang kita selalu katalah. Yang ini bagi ikan. Kan? Tapi apakah caranya untuk kita beri dia pancing ataupun jala. Ada setengah orang tak boleh pakai jala. Betul. Beranak lah, rosak kan. Ada setengah orang boleh pakai jala. Ada setengah orang dia tak boleh jala tapi dia boleh ambil pancing. Jadi kita mengikut ability, masing-masing punya capability dan sebagainya, supaya kita dapat guide dia untuk satu hari nanti dia boleh
keluar dari kemiskinan, tegar, dan satu hari nanti dia keluar daripada kemiskinan. Dan sekarang ni zakat macam kami YAPIM bantu mereka, insya-Allah satu hari nanti pula mereka pula membayar zakat, mereka pula memberikan bantuan sumbangan kepada YAPIM supaya kami pula dapat membantu orang lain pula. Betul. Maksudnya YAPIM menyediakan instrumen untuk mereka keluar daripada kemiskinan tegar. Insya-Allah. Itu jadi untuk jangka dia tak boleh dalam sekelip mata lah. Betul, dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun tu dia keluar daripada tu. Dan beliau juga, mereka pula ialah selain daripada membayar zakat dan sebagainya, mereka juga ada program-program kami yang mana mereka dapat memberi pekerjaan pula, menyediakan pekerjaan kepada orang lain. Okey. Yang itu pula menyebabkan orang lain pula keluar dari kemiskinan. Betul. Jadi perkara-perkara ini pentinglah saya rasa macam mana cara, tapi ia perlu dilaksanakan secara structured. Jadi ada banyak sebenarnya resolusi yang telah pun dicapai sepanjang 2 hari forum ini berlangsung. Jadi kita harapkan kepada anda semua mungkin untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya resolusi ini ataupun mengenai YAPIM sendiri. Boleh kita masuk surf internet. Kita punya ialah www.yapim.my. Dan kita letakkan di situ jugalah apa resolusi yang ada, dan juga apa peranan YAPIM, bagaimana masyarakat di luar sana, tuan-tuan dan perempuan boleh membantu, ataupun kalau nak bantu orang melalui YAPIM, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Jadi kita mengharapkan FSY seperti ini dapat teruskan lagi agar momentumnya supaya kita dapat membantu lebih ramai orang yang memerlukan dan kita dapat menoktahkan kemiskinan dalam negara kita. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Amir Ali bin Vali Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif, merangkap Ketua Pengarah YAPIM untuk perkongsian pada pagi ini. Baiklah penonton, seterusnya kita akan ke Cerita Pagi Sarawak untuk kita lihat kepada harapan pengusaha IKS menjelang belanjawan pada petang ini. Ayuh kita berikan tumpuan kepada rakan pelapor kita, Fazri Hisham Afandi. Silakan.